ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والفقهاء والمحدثين صلوات الله وسلام عليهم وعليهم أجمعين. شيء لله لهم الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور العلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قبورنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء عليما وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud Allah yang menciptakan 7 petala langit dan Dia menciptakan bumi seperti itu. Perintah Allah berlaku terus menerus di antara alam langit dan bumi. Berlakunya yang demikian supaya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah maha menguasai segalanya atas tiap-tiap sesuatu dan bahawa sesungguhnya Allah telah tetap meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah berikan kita ruang dan peluang, Allah himpunkan hati-hati kita pada malam ini untuk sama-sama kita dekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhimpun pada malam ini untuk sama-sama kita nak mencari akan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita nak kena ucap banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah berikan kita ruang nikmat yang paling kita nanti-nantikan. Setelah sekian lama ditarik nikmat untuk kita datang ke surau dan masjid, Allah berikan semula nikmat kita ini. Kita nak kena ucap banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kita sabar menanti bila nak boleh datang masjid, bila nak boleh pergi surau, bila nak solat jemaah, kan? Jadi inilah nikmat yang kita nanti-nantikan Allah telah berikan kepada kita. Tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah masih lagi mengekalkan dua nikmat yang paling utama dalam kehidupan kita, iaitulah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Tidak ada pun seorang daripada kita apabila datangnya musibah, datangnya virus corona, tak ada pun daripada kita yang keluar daripada Islam, masih lagi berada dalam agama Islam. Itu adalah nikmat yang paling kita perlu untuk kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua nikmat yang terbesar. Jadi tuan-tuan, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah jauhkan kita daripada penyakit-penyakit yang tidak diingini. Alhamdulillah, kita sambung semula siri kuliah. Saya pun lama tak main sini. Lama, kali kedua ni, kali kedua. Itu mai kali pertama. Ni baru mai kali kedua. Dan ini merupakan kali kedua setelah virus corona saya berceramah. Kali pertama di Pajang, kali kedua di sini. Belah-belah Selangor, belah-belah wilayah masih ramai lagi, banyak lagi masjid surau tak buka. Belah Negeri Sembilan dia berani, gagahnya orang Negeri Sembilan ni buka awal. Saya dapat jemputan sekitar Negeri Sembilan saja buat setakat ini. Hak lain tak buka lagi. Allahu akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, kita nak bercakap, nak bersembang hari ini, nak berbicara berkaitan dengan apa yang terdapat di sebalik musibah yang Allah turunkan kepada kita. Kita tak mau nak sabut-sabut ni baru lepas corona, dah sabut dah itu ni. No, tak mau nak kita kusut-kusutkan minda kita, relax-relax tuan-tuan, duduk bagi jarak-jarak tu dia. Ustaz kena amalkan SOP tu. Tidak, ustaz pun kena tahan. Duduk bagi jarak-jarak, kan? Duduk relax-relax tuan-tuan. Kita nak sembang malam ni, tak mau nak kusut-kusut. Relax-relax ya tuan-tuan. Kita nak tengok Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita. Allah turunkan bencana pada kita baru-baru ini, bermula daripada bulan 3. Allah berikan kita virus corona. Allah berikan kita musibah yang nak suruh kita fikir, nak suruh kita lihat betapa kita manusia tidak ada apa pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sekiranya kita sombong kepada Allah. Tuan-tuan, Allah dah ingatkan kepada kita, wala tamshi fil ardi marah. Jangan sesekali kamu manusia bersombong jalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu manusia berjalan atas muka bumi Allah mendabik dada, sombong kamu. Bahawa inilah bukti Allah nak tunjukkan kepada kita, Allah berikan satu musibah yang datangnya kepada kita tidak diundang. Allah berikan musibah ini datangnya kepada kita tidak dijemput. Kita tak panggil dia mai pun. Masuk ke Malaysia, payah tiket flight pun tak. Tuan-tuan, mai daripada mana hala pun tak tahu, orang Kedah kata. Mai daripada mana hala pun kita pun tak tahu. Tak jemput pun mai ke Malaysia ni. Tiba-tiba ada virus di tempat kita. Tuan-tuan, mai daripada mana tuan-tuan? Allah Subhanahu wa ta'ala hantar kepada kita. Ini musibah yang memberikan peringatan untuk kita muhasabah. Berapa ramai dalam kalangan kita yang selama ini sombong, kata dialah paling hebat sekali. Berapa ramai dalam kalangan kita yang selama ini belagak, kata dialah orang yang paling banyak duit, dialah orang yang paling handsome, dialah orang yang paling gagah, orang yang paling kuat. Hatta doktor sekalipun mati, tuan-tuan. Hebat terang mana doktor pun, pakar terang mana doktor pun mati. Allah nak tunjukkan kepada kita, tidak ada kuasa
yang lebih hebat melainkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Inilah kita katakan peringatan yang cukup luar biasa. Kalau Allah tak turunkan corona, saya kira ramai dalam kalangan kita yang masih lagi tak mau pegang Quran baca. Ustaz tahu mana ni? Saya tahu lah. Saya tiap-tiap pagi semenjak PKP tak tahu nak buat apa. Biasa kita ni duk pergi keluar berceramah. Bila mai corona, Allah bagi rehat 3 bulan. Duduk rumah diam-diam ustaz. Jangan duk pergi mana. Rehat sungguh-sungguh. Tapi tak boleh duduk. Rasa macam nak demam. Pasal tak boleh cakap. Pergi cari juga mic, bercakap juga online. Tuan-tuan, pergi cari mic, habis mic kat kedai. Pasal apa? Cikgu-cikgu pakat beli kamera, pakat beli cikgu-cikgu nak mengajar online. Cikgu-cikgu yang tak kerti online pakat kuliah online habis. Allah berikan 1001 maksud kepada kita akibat daripada corona. Tiap-tiap pagi pukul 9 saya akan live di Facebook mengajak ataupun kita katakan baca Al-Quran secara santai. Allahu akbar tuan-tuan. Hampir 3 ke 4 ribu orang setiap kali saya live. Mai mana pun tak tahu. Sebelum ni 2 orang pun tak ada. Sampai 4,000 orang tengok. Tak ada kerja apa, pakat pegang Quran, baca. Ada yang kata khatam sampai 3-4 kali. Masuk Ramadan pula. Allahu akbar. Saya jumpa seorang hamba Allah ni tuan-tuan, tak boleh langsung baca Al-Quran. Akibat daripada virus corona, dia boleh baca Al-Quran. Allahu akbar. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah At-Talaq yang kita bacakan sebentar tadi. Ayat yang ke-12, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wal ard. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ard. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 petala langit. Kita nak kena sedar tuan-tuan bahawa langit dan bumi ini adalah ciptaan dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mai pilah teknologi macam mana hebat sekalipun tak boleh lawan punya. Cari pilah macam mana ubat penawar pun sampai hari ini saya kira tak dapat lagi nak tembus untuk selesaikan masalah corona ni. Bila sekali je dia mai, habis satu dunia, bukan dekat Malaysia ya, satu dunia. Nak bagi tahu kata langit ni meliputi satu dunia ni adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan 7 petala langit dan dia juga menciptakan bumi kita ini. Tidak ada satu kekuatan dan satu kuasa pun, hatta Amerika Syarikat yang kita bangga-banggakan, hebatnya Amerika, macam-macam teknologi, habis mati lebih ramai daripada negara-negara lain. Allahu akbar. Wuhan tu tuan-tuan, bukannya kecil, besar. Wuhan tu ditutup, Saudi ditutup, Itali ditutup, habis semua satu dunia duduk diam dalam rumah, sepi, ekonomi malap. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita berlagak dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita sujud kepada Allah, Allah suruh kita tunduk patuh kepada Allah, kita tak mau. Sekali bagi saja, kajian dalam Google mengatakan ramai dalam kalangan orang-orang di Asia secara khususnya mengkaji ataupun mencari research dekat Google, dia mencari, dia buat carian di Google itu adalah banyak berkaitan dengan doa dan juga salat. Allahu akbar. Hebat. Corona dia mai, habis semua orang nak kembali kepada Allah. Semua orang duk bercakap tentang tak boleh pergi masjid. Semua orang duk bercakap tentang macam mana nak pergi buat umrah, haji tahun ni macam mana. Semua pekat rasa nak pergi buat haji tu. Masa duk rasa tak ada lah ni.
Duk rasa takut ni. Takut, ya Allah ustaz, macam mana ni? Ada orang tanya soalan pada saya, Ustaz, adakah ini petanda akhir zaman? Adakah ini petanda kiamat sudah hampir, Ustaz? Banyak dah Allah ingatkan kepada kita. Sebelum ni Allah ingatkan kepada kita negara jiran di Palu, kan, didatangkan musibah yang dahsyat. Kita tengok daripada Malaysia, kita duk rasa selesa ni. Allah bagi peringatan negara jiran tu, dekat lah tu. Saya duk pergi bagi ceramah, duk abang dah ni, ingat, ambil peringatan. Allah bagi peringatan kepada negara jiran kita. Kalau kita tak sedar juga, Allah akan datangkan kepada kita mai subuh. Di Thailand macam-macam musibah melanda. Tiba-tiba masuk dalam negara kita Malaysia. Allahu Akbar. Hak tak pernah pergi masjid pun rasa nak pergi masjid. Hak tak pernah duk imarah masjid pun rasa nak pergi imarah masjid. Rasa dekat sangat dah kiamat. Saya rasa takut kami mati nanti. Macam mana tak ada nak bertaubat pada Allah. Macam mana tak ada nak pergi tengok langsung masjid ni. Tak pernah duk pergi pun. Di antara hikmah yang Allah berikan kepada kita, menguji kesabaran setiap daripada manusia untuk menangani coronavirus. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sambung dalam ayat ini, mithlahunna yatanazzalul amru bainahun, yang mana Allah perintahkan berlaku terus menerus di antara alam langit dan juga bumi sekiranya Allah berkehendak kepada sesuatu. Allah, kita istilah kita kata petik jariah. Allah kata jadi maka jadilah. Kita selalu baca dah kun fayakun. Surah Yasin tu tiap-tiap Khamis malam duk baca surah Yasin dah. Duk baca dah kun fayakun. Kita duk baca selalu dah. Allah kata jadi maka jadilah. Sekaligus sahaja Allah bersihkan mereka-mereka yang ingkar, tidak mau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau macam ni cara pun Allah hantar musibah peringatan kepada kita, tak mau nak sedar lagi, tak tahu nak kata. Habis dah. Habis dah tuan-tuan. Tak mau sedar lagi, tak tahulah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah hantar musibah ini untuk menjadikan kita berfikir, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, untuk memberikan peringatan kepada kita supaya kita berfikir akan bahawa sesungguhnya Allah itu maha kuasa, akan sesungguhnya bahawa Allah itu menguasai tiap-tiap sesuatu daripada apa yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak kena fikir tuan-tuan. Sebab tu Allah bagi mata, suruh kita lihat apa yang Allah jadikan atas muka bumi ini. Nak kena tengok dan nak kena fikir. Allah berikan kita hati, nak kena gunakan untuk kita fikirkan betapa besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Allah ada sifat Al-Hakim. Tuan-tuan, Al-Hakim, bijaksana Allah ni. Al-Hamid, terpuji. Kita nak kena puji Allah. Kalau kita duk belagak sombong, kata kita hebat, kata kita lah segala-galanya, duk orang tu tak betul, orang ni tak betul, kita seorang yang betul, maka lenyaplah kita dengan apa yang kita ada. Tidak ada satu bantuan pun yang datang untuk menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah wal-a'yadzubillah. Muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tetap meliputi akan segala ilmunya.
Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Setiap sesuatu yang Allah jadikan itu ada sebab dan musababnya, tuan-tuan. Saya nak ajak tuan-tuan muslim muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah, untuk sama-sama kita betulkan hati kita. Takut-takut ada dalam kalangan kita yang masih lagi tak boleh nak terima coronavirus ni mai ni, sebab kami susah habis. Terkesan dengan coronavirus ni sampai tak boleh pergi kerja, sampai tak boleh cari makan. Tambah-tambah yang gaji hari ni, Allahu Akbar. Bukan takat tuan-tuan lah, saya sekali 4 bulan ni tak ada apa. Kod tepi pun tak ada masuk. Bukan kata kod tengah, tepi, atas, bawah pun tak ada. Memang rehat sungguh lah. Tak gaduh pikak dunia. Memang cukup terkesan. Sebab itulah Allah bagi ruang kita rehat selama 3 bulan untuk mencari semula diri kita. Di manakah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Saya nak bawa satu cerita, tuan-tuan. Lah ni dia kata ceramah tak boleh lama. No? Dia SOP tak boleh lama ceramah. Saya pergi kat Pajam baru ni, dia angkat tangan, Ustaz, tak boleh. Ustaz lagi dia suruh tutup terus surau. Tak boleh lama ceramah SOP pun. Bukan ada apa pun yang apa pergi shopping mall duduk sampai 3-4 jam boleh. Duduk gelak tu duduk pergi selalu pak. Nak main surau masjid duduk sejam pun tak boleh. Pergi shopping mall sampai 100-200 orang boleh duduk lama pun. Hoi, aku sungguhlah. Ni kata nikmat semakin hari semakin hilang daripada kita orang Islam ni. Dah Mekah tak boleh pergi dah. Hak duk main teriak kat saya, apa ramai Ustaz macam mana ni, saya haji ni dapat panggilan dah tahun ni, nak buat macam mana saya pun. Kan boleh buat apa tak apa, duduk rumah tak boleh pergi haji. Loh, lepas tu Ustaz tak boleh usaha lah, nak usaha apa? Kita pun tak boleh pergi. Suruh kita usaha nak boleh pergi haji kak. Doa Ustaz tak pergi tahun depan, tak tahu macam mana lagi. Tahun ni ya dapat. Lah doa lah kat Allah. Bukan kita boleh nak buat macam mana. Kita tak boleh. Memang dah kerajaan umumkan tak ada tahun ni haji. Mungkin ada sebab, ada hikmah dia. Kalau pergi juga kot jadi teruk ke apa kan, mana kita tahu. Saudi bukan clear lagi lah ni. Kita ya okey sikit lah ni. Tu pun jangan duk belagak ni. Kena pakai hand sanitizer apa kena pakai, mask apa kena pakai. Saya nak cakap tak pakai ya. Pakai hak tu kan tuan-tuan dengar sampai duk orang kelambu ah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat dirahmati Allah. Di antara mutiara di sebalik COVID yang kita alami selama lebih kurang 4 ke 5 bulan ni tuan-tuan, adalah yang pertama sekali Allah menguji kesabaran kita. Allah nak tengok sabar tak. Allah tarik nikmat daripada kita satu-satu. Tak boleh yang duk biasa sebelum ni keluar merata pergi jalan, tak boleh keluar. Yang duk biasa sebelum ni duk pergi market ramai-ramai dengan anak-anak bawa habis tak boleh pergi, seorang je pergi. Macam-macam. Tahun ni kira COVID ni dia ajak ayah-ayah, suami-suami semua kenal habis ikan-ikan. Bukan takat saya sekali. Kan, pipi duk tengok ikan, mai-mai pakcik tu, lah ikan lah ni lain-lain no cik. Semua berbeza ikan tu, tidak duk makan nampak sama-sama lah, buah garam kunyit sama semua. Dia pipi market dia kata, ada hak kembung, ada hak. Lepas tu yang syok yang pipi kat kedai sayur tu, ambil ubi. Tuan-tuan, dia nak beli ubi. Hak ni saya nak tergelak. Dia ambil ubi. Dia kata ubi ni berapa? Orang hak duk kedai tu, lah pakcik ni bukan ubi, ni sengkuang. Dia kata awak yang dulu ubi macam ni. Padahal tak pernah pergi beli ubi pun. Sejak bila berubah? Sejak PKP ke? Tak pakcik, dari dulu sampailah sama ubi macam ni. Tak, saya hang tahu apa muda lagi, saya dulu ubi macam ni ya. Sengkuang dia kata ubi. Kalau tuan-tuan tengok PKP tu dah boleh keluar seorang ya.
Hak ibu-ibu tak boleh keluar pasal kereta, tak boleh bawa. Hak ayah-ayah apa perlu? Masuk shopping mall tu, handset tu tak tutup, jalan sampai langgar orang. Saya kata, apa siapa pakcik duk lengak saya ni? Duk tengok menu makcik yang bagi apa, tak tahu ni. Tepung apa tak Faiza lah tu jenama pakcik. Tak tahu tepung Faiza lah apalah. Allahu Akbar. Ada hak kena marah apa dah? Suruh beli tepung buat balik gula. Ngomong sampai teruk, sampai tahu tu gula dengan tepung tak kenal. Kira tahu makan lah. Macam-macam ilmu Allah bagi kat kita tuan-tuan. Sabar. Yang pertama sekali sabar. Nak tengok sabar tak ni? Kan tak boleh keluar rumah, duduklah rumah, tak boleh pergi mana. Duk tengok TV, tengok muka mak hang. Tengok TV, tengok muka mak hang. Tak habis-habis, duk pusing buat tua. Duk dalam rumah pun tak tahu nak buat apa ni. Kira hak yang sawang daripada banyak, hilang sawang. Saya tak ada kerja apa, duk kira buang sawang. Duk tengok anak-anak kat mana lagi ada. Sampai dia komplain, tu siapa anak-anak time PKP ni tak naik banyak. Time tak PKP tak ada nak tengok anak-anak banyak. Yang kedua tuan-tuan, syukur. Saya nak bawa satu cerita kisah kepada tuan-tuan. Kisah berkaitan dengan sabar dan syukur. Dua elemen ini penting untuk kita masukkan dalam kehidupan kita setelah virus corona melanda kehidupan kita ini. Terpisah kedua elemen ni? Tak. Mesti kena duduk sekali. Sabar, syukur. Saya namakan ketika COVID ini, kita sebutkan sebagai pahitnya sabar saat kita diuji, manisnya syukur saat kita disakiti. Tu dia ayat dah. Maksudnya, pahitnya kita nak kena sabar saat kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni. Nak keluar tak boleh, nak pergi mana pun tak boleh, nak pergi sini tak boleh, nak pergi sana tak boleh. Ni sabar. Pahitnya sabar ni nak habis corona ni. Allahu Akbar. Ada orang yang doa bagi panjang lagi corona apa dah. Pasal selama ni tak pernah laku pun hand sanitizer dengan mask dia. Tiba-tiba mai corona sampai tak cukup tangan. Sampai kena pergi cari tukang jahit pula, tolong buat sat ni, mas aku habis lah, tolong buat sat aku nak jual. Sampai tak cukup, doa bagi panjang lah lagi. Ya Allah, time ni nak kaya pun. Ada yang minta supaya ya Allah hentikan, ya Allah. Sabar, masing-masing sabar saat kita diuji. Manisnya syukur saat kita disakiti. Bagaimana kita menterjemahkan sabar dalam erti syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalam kalangan kita diuji kena COVID. Ada kawasan ni ada COVID lah? Tak ada. Alhamdulillah. Tu nampak semua sihat, makin sihat nampak tu. No, padahal tak boleh pergi mana. Ruang tamu balik-balik dapur. Masak apa oi? Kan tak ada apa kot. Tadi baru lepas makan je. Dak hak tu tadi. Tuan-tuan, COVID ni seminggu sekali pergi mall beli barang. Gas sebulan sebelum ni susah nak habis. Sebulan 2 kali tukar gas tu. COVID tu kata tu. Saya baju pakai-pakai tadi awak yang ketat tahun ini. Selalu okey. Dah iron hak ni dah pakai juga. Tuan-tuan jangan kata apa, abang dia siap ni. Bukan pasal badan naik tuan-tuan, baju kecil. COVID dia kecut, lama tak pakai. Satu hari Abdullah bin Muhammad katanya, ketika mana dia lalu di tepi kawasan pantai tuan-tuan, ada satu kawasan dia panggil Sahra, dia panggil orang kata padang pasir. Kan dekat Arab dia banyak padang-padang pasir ni. Jadi dia lalu satu kawasan ni, dia nampak satu kemah. Dia pun mendekati kemah ni. Abdullah bin Muhammad ni dia mendekati kemah ni, dia dekat dengan kemah ni, terdapat ada seorang orang tua duduk dalam kemah ni. Hari tuan-tuan kita tengok kisah ni. Saya akhiri kuliah saya dengan kisah ni. Kita ambil pengajaran. Tadi kita dah bagi dah intipati tadi ni. Kita ambil pengajaran daripada kisah ni tuan-tuan. Bagaimana sabarnya
seorang orang tua ni ketika diuji dan syukurnya ketika disakiti. Muslimin muslimat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Muhammad pun bila dia tengok laki yang seorang tua yang seorang orang laki yang kudung tangan, kudung kakinya, buta matanya, Allahu akbar. Duduk dalam satu kemah kecil. Tangan tak ada, kaki tak ada, mata pun buta. Kan? Tak ada apa lah kira. Dia ada lidah yang boleh makan ni. Tangan tak ada, kaki tak ada, mata buta, tak boleh buat apa. Nak berjalan tak boleh, nak suap makan tak boleh. Tunggu orang main suap, tak suap, pakai mati lah. Maka dia jumpa seorang lelaki ni. Kemudian dia tengok lelaki ni ada satu anggota tubuh yang sempurna. Tidak ada satu anggota tubuh yang sempurna melainkan lidah dia. Maka dia tertarik dengan lelaki ni tadi. Dia dengar lelaki ni kata apa? Ya Allah, ya Allah, tunjukilah aku agar aku mampu memujimu ya Allah. An ashkura ni'mati allati an'amtu alayya. Ya Allah, berikanlah aku ruang dan peluang untuk aku memujimu ya Allah di atas nikmat yang engkau berikan kepadaku ya Allah. Dia dengar laki ni kata macam tu. Abdullah bin Muhammad dengar tu, dia tertarik, dia nak pergi tanya, rasa macam nak pergi tanya. Dia kata apa lagi? An ashkura ni'mati allati an'amtu alayya. Di atas nikmat yang engkau berikan, anugerahkan kepadaku, dan engkau sungguh telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk yang telah engkau ciptakan. Allahu akbar. Maksudnya dia kata apa? Ya Allah, bagilah aku untuk aku ucapkan syukur, untuk aku ucapkan alhamdulillah kepadamu ya Allah di atas nikmat engkau berikan kepada aku ini melebihi daripada makhluk-makhluk yang lain engkau ciptakan. Laki ni tadi pergi tanya, wahai, dia kata dalam istilah bahasa Arab ni dia panggil syekh lah, lebih kurang macam tu lah. Nak istilahkan kepada kita ni tuan lah, lebih kurang macam tu. Tuan, apakah yang menyebabkan kamu bersyukur sampai macam ni sekali? Sedangkan aku tengok kaki pun tak ada, tangan pun tak ada, mata pun buta. Apa yang menyebabkan kamu bersyukur sampai macam ni sekali, wahai Tuan? Dia kata apa? Aku masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan lisan yang sempurna. Aku masih diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk aku ucapkan syukur kepada Allah di atas nikmat yang Allah berikan kepadaku. Allahu akbar. Kita mai corona ya Allah, dia bunyi tu lah. Duit tak ada ni, semua ni payah lah cerita ni apa ni, kerajaan hak ni tak kena, hak ni tak kena. Apa surau nak pergi surau pun payah, nak kena tulis nama lah, nak kena cek suhu lah, macam-macam surau pun kena. Nak pergi sembahyang Jumaat pun tak boleh, kena halau balik sebab suruh main lewat. Corona ni Allah ajak kita suruh main awal masjid, lewat je tutup pagang. Telur ayam pun tak dapat. Semua geng-geng daging unta dapat. Hak telur ayam semua balik rumah. Jumaat kena main awal. Cukup je masjid, tutup pagar. Kira duk kata syukur tak pernah langsung. Kira duk kata komplain banyak yang namanya manusia. Tak pernah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Abdullah bin Muhammad kata, demi Allah, wallahi, aku akan mendatangi orang ni, aku nak tanya dia. Pasal apa yang dia boleh kata macam ni, aku nak pergi kat dia ni, aku nak tanya. Kemudian Abdullah kata, atas nikmat apakah kamu bersyukur sampai macam ni sekali, wahai Tuan? Tidakkah engkau melihat apa yang telah dilakukan oleh Tuhanku kepadaku? Laki ni kata,
hak duk dalam kemah ni. Dia kata, kamu tak nampak ke apa yang Allah kurniakan kepada aku ni? Dia pun makin pelik kan, makin pelik. Apa benda pula dah, dengan tangan pun tak ada, kaki pun tak ada, mata pun buta. Demi Allah, seandainya ia mengirim halilintar kepadaku sehingga membakar tubuhku, atau memerintahkan gunung-gunung untuk menghempap dan menindihku sehingga hancur tulang telulangku, atau aku ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lautan dan diberikan kepadaku apapun, aku tetap mengucapkan syukur kepadanya. Allahu Akbar. Mai pilah macam mana ujian pun, mai pilah macam mana musibah pun, tetap kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni baru kemah. Macam ni baru kita kata hebat. Tak boleh kita macam mana pun mai ujian, Allah bagi sakit macam mana pun, alhamdulillah, syukur, terima kasih ya Allah. Kemudian dia kata kepada laki ni, Abdullah bin Muhammad, dia kata, kamu dah alang-alang mai kat aku ni. Abdullah bin Muhammad pun tertarik dengan laki ni. Sampai macam ni sekali kuatnya iman dan takwa dia. Kita ni duk terumbang ambing, sebab tu kita diajarkan doa, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, tetapkan hatiku ya Allah. Tuhan yang membolak-balikkan hati ini ya Allah, tetapkan hatiku di atas jalan agamamu ya Allah. Pasal takut kita ni, takut kita terkeluar daripada akidah yang sebenarnya, salahkan Rabb kita, salahkan Tuhan di atas musibah yang melanda kita. Baru ni saya jumpa seorang anak muda. Dia kata, Ustaz, saya nak berubah Ustaz. Saya nak berubah Ustaz. Saya rasa cukup perit bila corona melanda keluarga saya ni. Bukanlah kata kami kena corona, tapi melanda negara Malaysia kita ni, saya rasa perit, rasa macam, lepas tu pasal apa nak berubah? Pasal saya rasa saya lah menyebabkan corona main ni, dosa banyak. Allahu Akbar. Kita rasa macam tu tak? Kita duk rasa macam kita paling soleh. Pasal apa yang corona main juga ni, aku dah semayang tunggang terbalik ya. Dia kata macam tu, terkejut saya. Saya nak berubah Ustaz. Saya kata, baik, kalau nak berubah, bermula daripada hari ini, tolong jangan tinggalkan Al-Quran. Tolong jangan tinggalkan salat. Tolong jangan tinggalkan ingat kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Ustaz, saya akan usaha sungguh-sungguh. Mula daripada bulan 5 dia jumpa saya, sampai hari ini tuan-tuan tak berhenti baca Quran. Allahu Akbar. Allah jentik sikit ya kita. Ni kira peringatan yang halus. Allah tak bagi macam kaum Nabi Allah Lut, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Allah turunkan batu-batu yang datang daripada api neraka, Allah terbalikkan bumi. Hampir 4 juta lebih kaum Sadum, kaum Nabi Allah Lut alaihissalam ditenggelamkan, diterbalikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak bagi lagi kita macam tu tuan-tuan. Kaum Nabi Allah Saleh dipekikkan daripada langit satu suara yang menyebabkan bertempiaran lari ketakutan. Kaum Nabi Allah Hud didatangkan dengan ribut taufan yang luar biasa. Kita bagi coronavirus saja dah gelabah habis. Saya pergi supermarket beli hak yang kata tadilah, duk tengok handset sepanjang nak beli barang tu saya lah lebih kurang lah. Kita tak pernah duk pergi market tuan-tuan, pasal duk sibuk merata. Tiba-tiba kena pergi supermarket, pipi nak bayar, saya pun tak tahu. Duk ingat habis dah bayar. Orang depan saya ni seorang orang Cina. Pipi dekat, dia kata, oh yo 1 meter. Ui, takut juga. Pakat takut habis. Tambah-tambah janggut macam ni, dia pun cukup takut. Seli petaling lah. Oh, seli petaling pun kena tuan-tuan. Tuan-tuan faham tak ni gelak saja ni? Tabligh. Dia ingat saya orang tabligh. Seli petaling lah. Saya macam nak pergi kata, saya corona punya pesakit.
Pakai dengan kesya lari saya perasan. Allahu Akbar. Ngampai dengan Cina-Cina pun kedai orang tabligh. Oh, ingat apa? Allah angkat martabat geng-geng yang duk menyampaikan dakwah ni. Sebelum ni orang bukan kedai sangat pun. Orang halau lagi ada. Sampai kan orang-orang dalam hospital ni diberitakan, kata sampai terkesan dengan orang tabligh penuh dalam hospital ni. Pakat semayang habis. Masuk waktu je semayang tepi katil. Masuk waktu je semayang tepi katil. Sampai doktor-doktor pun semayang lempak-lempak sejadah semayang habis semua. Allahu Akbar. Hebatnya corona. Dia kata apa kat pemuda ni? Dia kata, hang tolong pergi cari sat anak aku 3 hari tak balik. Pemuda, orang tua yang duduk dalam kemah ni tadi, tuan yang duduk dalam kemah ni tadi, dia kata, anak aku 3 hari tak balik. Aku ni 3 hari tak makan. Saya dia duduk suap aku makan. Tu pun duk ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki ni pun Muhammad Abdullah bin Muhammad ni pun keluar cari. Cari tak sampai hati nak balik bagi tahu dekat tuan ni tadi bahawa anak dia dah dimakan binatang buas. Dah lah tak ada apa dah. Anak pun mati kena makan binatang buas. Balik kena habaq juga pasal dah tanggungjawab amanah kena cari ni tadi. Balik bagi tahu. Dia kata apa tuan-tuan? Asal-asal dia kata apa? Kena kat kita menangis. Kan? Tiba-tiba anak keluar cari makan. Habaq kata anak meninggal aksiden. Allah, menangis tu lah saya ada seorang tu anak. Tu lah harap pergi beli makan, beli apa ni tak ada apa lah saya ni tak ada apa lah. Ya Allah, ambil lah aku bagi mati wang. Tu kita. Ni dia kata apa? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Tak tu pun boleh syukur lagi tu. Anak mati kena makan binatang buas, syukur. Abdullah bin Muhammad tanya, pasal apa yang hang ucap syukur lagi ni? Anak yang mati ni syukur pasal dia adalah anak yang saleh. Pasal dialah yang berbakti kepada aku, yang bagi aku makan, yang jaga aku, yang buat semuanya untuk aku. Dia mati dalam keadaan dia saleh. Beriman dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kita ni tak tahu macam mana kematian kita, tuan-tuan. Allah peringat kat kita corona ni, kita sentuh tak lagi Quran, kita zikir tak lagi banyak-banyak, kita dekat tak lagi hati kita dengan Allah. Ni kita duk tunding jari orang-orang ni. Teringat satu kisah baru-baru ni berlaku lah. Bila dah dekat-dekat, orang kata PKPP, pemulihan. Ada seorang hamba Allah ni kata, tuan, pasal apa ni saya pelik lah ustaz. Dah berlaku macam ni pun mereka masih lagi duk kira berebut nak orang kata apa, nak istilah apa kita nak guna, berebut duk nak bagi imarah. Istilah imarah ni, imarahkan masjid, imarahkan surau, imarahkan tempat-tempat ibadah ni. Pasal apa yang mereka tak tumpu satu tempat saja untuk kita bangunkan semula akidah, iman, takwa orang Islam ni? Loh, soalan macam tu pun keluar mai. Saya pelik apa saya? Apa dia tanya macam ni? Rupanya di antara orang yang orang kata apa? Membantah bahawa yang layak diimarahkan hanya masjid saja. Hak ni dapat baru-baru ni. Wallahu alam sini macam mana ni. Dia tak setuju langsung kalau surau ni. Dia kata dalam keadaan macam ni pun ustaz, kita duk tengah pemulihan ni, yang geng surau ni duk kalut nak bagi penceramah mai juga. Pasal apa? Saki kalau kena balik, lah, takut kat corona ke takut kat Allah ni? Sampai nak main surau pun takut ni. Tak apa ustaz, pergi satu tempat sudah. Kalau tahu pun kat masjid tu lah masalah. Lah, bergaduh. Kat mana tu tak mau cerita. Lah tuan-tuan, istilah kita imarahkan tempat ibadah ni tak kira tak mana. Mereka tanya pula baru ni corona kan, macam mana ustaz kalau kita semayang kat rumah ni dapat pahala tu macam mana ustaz? Kalau nama semayang berjemaah, pahala. Cuma fadilat
kelebihan semayang di masjid ni lain lah. Semayang di rumah kalau kata berjemaah dapat pahala jemaah. Kecuali kalau duduk di rumah mayang seorang-seorang, nak claim 27 tak boleh lah. Nak claim pahala jemaah tak boleh lah. Dekat mana pun kita kena imarah, dekat mana pun kita kena hidupkan suasana ibadah. Surau ni istilah kita orang Melayu yang bagi. Kalau pi belah Arab tuan-tuan, kalau sebut surau, tak ada. Tuan-tuan pi Mekah, try pi ke Arab, pi Banti RNR, pi ke Arab tanya surau. Sekali dengan dia geleng kepala. Tak tahu. Surau orang tak tahu belah sana. Kita yang duk sebut surau. Sana dia panggil musalla. Okey, baik, kita tengok. Masjid, pasal pada panggil masjid, sajadah yasjudu masjid. Sajadah sujud. Tempat sujud. Masjid, tempat beribadah, tempat sujud. Masjid ni isi makan, tempat kita sujud. Musalla, solat. Musalla, tempat solat. Surau apa dia? Kenapa tak sebut musurau? Mim tak ada depan pun, no? Surau. Tuan-tuan balik cek kamus tengok, mai bagi tahu saya surau ni maksud apa? Lepas tu Ustaz tak boleh panggil surau ah. Panggil lah, dah kita memang ma'ruf dengan perkataan surau tu. Tapi masalah pertikaian di antara masyarakat kita ni, surau tak boleh. Siapa yang duk kalut nak imarah surau ni? Dah Allah ingatkan kita dah bagi COVID-19 pun duk kalut lagi nak bagi ramai kat. Sebenarnya dengki pasal masjid tak apa ramai, surau ramai-ramai lagi. Iri hati. Macam saya duk buka pusat pendidikan dekat Sendaian lah. Masjid punya besar 100 juta. Tuan-tuan bisa pergi tak? Dengan abang tak bisa pergi, malu. Hak Negeri Sembilan punya set tu, cantik tu. Orang tua-tua pi yang belah ibu-ibu kita ni pi cari tempat semayang perempuan tak jumpa. Apa masjid besar-besar tempat mayang perempuan pun tak larat buat. Padahal naik lift dia tak tahu. Duk pusing, tangga pun tak ada. Ada tangga? Ada, dia tak jumpa kot. Saya kata makcik bersiapa? Tak tahu nak naik pergi tempat perempuan pun dia kata kat atas tak ada pun. Ni pakcik, tekan, saya pergi tekan tu. Dia pun naik. Ni satgi nak ke atas macam mana pula lagi? Tunggu dia buka, turun cepat-cepat. Kalau saya ikut sekali lagi saya kena pakai telekung. Cari lift tak jumpa, punya hebat masjid tu. Saya buat kelas kat tempat saya. Ramai lagi kelas tempat saya daripada masjid. Bukannya masjid bunyi, masyarakat. Apa ustaz ni duk pecah belah dengan masjid pula? Biar masjid sudah buat kuliah. Pasal apa ustaz duk kalut nak buat kelas pula? Lah, saya ni hidup sebelum masjid tu hidup Maksudnya saya tu buat kelas tu sebelum masjid ada lagi. Masjid tu duk tengah buat lagi masa saya buat kelas kat situ. Orang duk main kelas saya tu dia marah. Biarlah orang pi, buatlah waktu lain. Oh, kena marah juga. Ni kata manusia. Maka kita tak pernah bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Apabila berlaku kepada orang ni tadi, mengajar kita bahawa setiap perkara yang berlaku dalam kehidupan kita, kita nak kena sabar, kita nak kena syukur dengan apa yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Hatta musibah. Ingat nikmat saja kah kena syukur? Musibah pun kena syukur. Sebab tu kita diajar ulama kata apa? Kalau dapat perkara-perkara yang baik, kita istighfar. Contohlah tiba-tiba orang main puji. Ish, nampak segak hari ni pah contoh. Ada nama pah sini tak ada no. Tiba-tiba mai ada nama mai. Tak ada no. Guna piah. Mai nampak handsome hari ni. Kita pun saja aku dalam kampung ni aku paling handsome. Kita diajar ketika dipuji sebutlah istighfar. Astaghfirullahalazim. Pasal apa? Takut ni riak Kalau kita dikeji, sebutlah alhamdulillah. Tiba-tiba orang main kata, loh,
Ingat pakai bedak segak muka macam kan. Dia mula. Kita pun sinting tangan hang ni. Tu dia. Kan? Kita sebut alhamdulillah. Ketika itulah pahala mengalir masuk kepada kita. Syukur saat kita diuji. Saat kita disakiti, kita syukur dengan menyebutkan alhamdulillah. Mai pilah macam mana pun, dalam bentuk musibah, dalam bentuk nikmat, dalam bentuk apa pun, kita tetap menghubungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah kata lahum qulubul la yafqahuna biha. Kita nak kena gunakan hati kita. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya Allah sediakan neraka Jahannam ni untuk manusia dan jin ni adalah mereka yang lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka yang ada hati tapi tidak menggunakan hati mereka untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan hati mereka kepada Allah. Sampai macam ni dahsyat corona pun kita tak boleh ingat, tak boleh gunakan hati kita untuk kita meraih redha, meraih syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Duk tara tu orang lain semua pakat duk imarah surau, imarah masjid lah. Dia duk kedai kopi main dam, kedai kopi main dam. Duk tara tu tak berubah-ubah. Relax aku tak kena corona. Nak kena bagi kenal sekali kot baru dia tahu. Cerita ni belah-belah sana ni, orang belah-belah Seremban Selatan ni kira okey. Alhamdulillah, syukur. Penuh surau malam ni. Alhamdulillah, syukur. Sini memang selalu penuh. Alhamdulillah. Bagi penuh kita tuan. Ajak lagi ramai-ramai lagi. Abang mereka nak kena corona, main surau kan. Kalau abang tak mau kena corona, main surau. Pasal main surau, confirm ya. Bersih. Pasal ambil uduk. Tak ada siapa masuk surau tak ambil uduk. Semua ambil uduk, bersih ya, insya-Allah. Jangan takut. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka ni disediakan neraka Jahannam kata Allah. Manusia dan jin ni disediakan neraka Jahannam kenapa? Ada mata tapi tak mau melihat akan apa yang Allah sediakan kepada kita. Kita tengok dah corona berlaku depan mata kita ni. Kita tengok dah apa yang berlaku musibah sepanjang 3-4 bulan ni. Tak mau fikir, tak mau kita jadikan sebagai teladan, tak mau kita jadikan sebagai pengajaran untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mau. Tak mau guna mata kita untuk lihat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tak mau. Walahum azanul la yasma'una biha. Ada telinga tapi tak mau dengar akan nasihat, kebaikan-kebaikan yang disampaikan untuk mendekatkan hati kepada Allah. Daripada dulu sampai lah ni kuliah tak mau pergi dengar, pengajaran ilmu tak mau pergi belajar, duk teratua. Ada telinga, elok telinga ni dengar elok tapi tak mau guna untuk mendengar nasihat daripada alim ulama, daripada ustaz-ustaz, daripada rakan-rakan, daripada ibu ayah, keluarga dan sebagainya. Saya tegur seorang hamba Allah baru-baru ni. Semua ni berlaku dalam waktu PKP. Saya tegur, saya kata sampai bila kita nak menjadi orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, ustaz duk diam di rumah sudah. Dah Allah bagi rehat ni PKP tak boleh pergi mengajak, duk diam di rumah, jangan duk mengajak saya pula. Ui. Saya kata saya bukan nak mengajak, saya nak tegur. Tak payah tegur-tegur. Saya tahulah hidup saya. Ni corona duk tengah hangat ni. Duk belagak gini. Tiba-tiba Allah izin, bukan saya doa pun. Saya kata tak apa kalau kata macam tu ke, ikut suka. Pasal pergi kat hang lebih kurang macam tu geram pula ni. Orang Kedah dia sebut macam tu. Dia bukan kasar, dia bahasa tu. Pasal pergi tengok tuan-tuan, masuk positif COVID-19.
telefon saya, ustaz, doa apa-apa tak ada ke? Tadi kata ikut suka saya nak bagi doa ke tak? Ustaz, dalam keadaan macam ni pun belagak lagi. Kata kat kita tak, ustaz ni kena bantu orang yang susah macam saya ni. Kena corona tuan-tuan, positif, habis adik-beradik anak-anak semua kena angkut pergi hospital. Dia kata, ustaz, tak ada ke doa ke apa ke? Saya kalau kata kena semayang 100 rakaat pun saya semayang. Tak ada saya kata. Doa tang tu pada muka. Saya pi melawat dia. Tak boleh masuk. Corona siapa bagi masuk? Pesakit corona siapa bagi masuk? Saya telefon dia daripada luar hospital. Saya kata baca sekian-sekian, hembus dia ayak minum. Minta sungguh-sungguh pada Allah, niat dalam hati nak berubah untuk menjadi hamba yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak ada niat tu, tak berubah, maka ubat doa yang saya bagi ni tak mujarab, insya-Allah. Saya kata kat dia. Dia pun buat lah apa yang saya suruh tu, dia buat lah. Buat apa semua. Selang 3 hari boleh keluar. Mai jumpa saya, menangis-nangis jumpa. Ustaz, alhamdulillah lah saya okey dah apa semua ni ustaz. Saya okey dah apa ni. Macam mana ustaz ni kita cerita hak kita janji hari tu macam mana ni? Janji apa pula dah? Dah saya ni memang nak berubah ni, tak mau dah ni. Sombong-sombong apa tak mau dah ni. Saya memang nak belajar ni, nak betul saya baca Quran ni, saya nak dekat dengan Allah ni semua. 10 yang terakhir bulan Ramadan, dia tak tinggalkan langsung qiyamul lail. Allahu akbar. Dia kata, ustaz, saya nak akhirat ustaz. Saya tak mau dah dunia semua ni. Saya berlagak sombong sebelum ni ustaz. Sekali lah. Tu saya kata tu, nak kena bagi kena sekali kot, baru kita belagak tu hilang dalam diri kita. Sombong tu hilang dalam diri kita, tuan-tuan. Kalau sampai tahap tu dah, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ini lebih teruk daripada binatang ternakan. Lebih teruk daripada binatang ternakan, bahkan lebih teruk daripada turi. Sama macam binatang ternakan, bahkan lebih teruk. Balhum adal, lebih teruk daripada turi. Sama macam binatang ni nak dekat korban ni kan, kita duk pergi cari lembu apa, tengok binatang ternakan tu, bahkan lebih teruk daripada turi. Jadi tuan-tuan, kita tak mau jadi macam binatang ternakan. Kita tak mau jadi lebih teruk daripada tu. Hasil daripada COVID-19 ni, muhasabahlah diri kita tuan-tuan. Akhir sekali, apa yang berlaku pada pemuda ni tadi, pada tuan ni tadi yang duduk dalam kemah tu, dia pun menghembuskan nafas yang terakhir. Dia mati dalam keadaan tenang. Datang orang-orang kampung lebih kurang mai jumpa dengan Abdullah bin Muhammad ni tadi. Dia kata, kamu tahu tak siapa ni? Dia ni orang yang saleh, orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah orang yang layak kami menjadi saksi kepadanya. Dia layak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Belum tahu lagi kematian kita macam mana tuan-tuan. Saat orang yang macam ni pun, saat kematian dia hampir pun, dia tetap mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, an ashkura ni'mataka allati an'amtu alayya. Ya Allah, aku berikanlah kepadaku untuk mengucapkan syukur di atas nikmat yang engkau berikan kepadaku. Boleh mai surau ni pun alhamdulillah, syukur dah tuan-tuan. Rasa nikmat sungguh dah. Boleh mai semayang kat surau lah Allah. Masa PKP tu hak duk hingat tu, hak duk bising kata tak boleh pi, duk buat laporan kata depa pi surau lebih lah. Hak depa pi surau tu bukan AJK lah. Dia bukan pernah pi surau pun. Hak buat laporan tu geng-geng macam tu lah. Saya dapati lah. Takat-takat duk buat kajian ni, hak yang selalu pi dia takkan buat laporannya. Sampai polis mai tunggu depan masjid. Allahu akbar. Punyalah allergiknya orang-orang yang tidak mau kepada Islam ni, surau ditutup, tak boleh dekat. Tuan-tuan tengok sendiri di Malaysia sendiri, yang dibuka dulu apa dia? Mall.
Boleh masuk berapa orang? 100. Masjid nak buat keputusan boleh masuk lebih pada 40 orang pun payah. Boleh masuk 8 orang. Masa awal-awal dulu 3 orang, 4 orang. Boleh masuk baru-baru ni 40. Tu pun bergaduh tak kira. Tak boleh lebih lah satgi COVID-19 lah apalah. Takat ni tak ada lagi lah. Dr. Nur Hisham umumkan kluster yang datang daripada mereka yang pergi surau, pergi masjid. Tak ada lagi tuan-tuan. Maka jangan takut mai ramai-ramai untuk kita imarahkan tempat ibadah rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pasti dijamin selamat daripada sebarang musibah. Sebab Nabi sebut kepada kita, yahfazillah yahfazka. Kita jaga Allah, maka Allah jaga kita. InsyaAllah mudah-mudahan yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada diri saya sendiri saya mohon ampun pada Allah. Mohon maaf pada tuan-tuan sekalian. Sekiranya ada salah dalam tutur bicara saya, mohon teguran. InsyaAllah ada rezeki, ada umur yang panjang, kita berjumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Saya duk plan-plan lepas-lepas Covid ni saya nak penuhkan kuliah-kuliah di sekitar Negeri Sembilan je lah. Kalau ada ruang kosong lagi, kot surau ni tak ada lagi saya bulanan di sini. Kalau ada ruang kosong boleh kita penuh-penuhkan. Saya tak mau keluar pasal saya duk tengah dalam proses nak bangunkan ma'had saya di Sendayan tu, nak bagi tumpuan. Jadi tak mau nak keluar-keluar dah. Kalau tidak selalunya minggu pertama setiap bulan ke Kedah, minggu kedua Perak, minggu ketiga Johor Melaka, minggu keempat ke Kelantan Terengganu. Tak mau lah nak duduk sekitar Negeri Sembilan ya. Nak boleh cakap apa kono ejang. Lah ni tak apa boleh lagi dia bunyi Kedah lagi. Hari nak penuh-penuh kan. Masjid Hidayah pun saya dah masuk bulanan. Masjid Hidayah tahu tuan-tuan, dekat apa Seremban Jaya. Alhamdulillah, syukur. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada apa soalan nak tanya ke? Tak ada no? Ada soalan ke? Faham semua dah no? Alhamdulillah. Tu saya kata tadi kita sembang-sembang ya. Jangan duk korut dah nak faham teruk-teruk, tak payah. Kita sembang-sembang ya. Lah ni nak tengok balik setelah COVID-19 melanda ni, kita nak bersihkan semula, nak kembalikan kehidupan kita untuk lebih kita aktifkan, mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah, sekadar itu dulu. Pukul 9 kat tu kata nak habis Hawaii tadi. Tak apa kot no. Tak ada kot saya ikut kelok-kelok kena tangkap ke apa, tak ada kot. Saya lebih suka tu lah saya sebutkan tadi, kalau kata ada ruang kosong lagi kita bedah kitab insya-Allah. Saya duk berhajat tu kalau kata sini belum buka lagi Bidayatul Hidayah. Kita bincang tentang Bidayatul Hidayah. Ni adalah satu kitab yang asas untuk kita nak mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, karangan Al-Imam Al-Ghazali. Kalau ada kosong lah. Ni saya buka ni sebab saya tak penuhkan lagi jadual saya. Lepas daripada COVID-19 ni, duk tengah tunggu lagi. Kalau ada sekitar Negeri Sembilan, saya nak penuhkan dulu untuk Negeri Sembilan lah. Tak mau keluar pergi jauh-jauh, dah letih tuan-tuan. Ni takat mai sini dalam 20 minit, 25 minit, okey lah, Alhamdulillah. Saya sekarang ni dah menetap di Sendayan. Sebelum ni saya duduk di Pajam. Lah ni dah duduk di Sendayan lah, baru 2 hari lepas angkat barang. Dah duduk dah untuk bagi tumpuan kepada ma'had saya lah. Saya jemput tuan-tuan untuk datang tempat saya. Kalau pi ke KFC Metro Sendayan, dekat dengan masjid tu ada hotel tepi tu. Tuan-tuan pi depan sikit ada Speedmart. Speedmart sebelah dia tengok langut atas ada Nur Salihah Education Center, percuma, besar sekali. Saya buat pengajian secara percuma ya. Kalau tuan-tuan nak main mengaji pun boleh main tempat saya percuma. Bayar duit minyak sendiri lah. Jangan minta duit minyak saya pula. Duit minyak bayar sendiri, pi tempat saya mengaji, lepas tu balik. Orang Seremban Jaya ada 3-4 orang main duk mengaji kat saya. Tiap-tiap kita ada jadual kita lah, insya-Allah. Kalau apa-apa boleh. Sekali saya tinggalkan flyers di sini.
Kalau tuan-tuan berhajat, boleh datang ke tempat saya, insya-Allah. Sama-sama kita nak dapatkan ilmu, mudah-mudahan kita diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.